Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghulu segala nabi dan pemimpin agung yang menjadi teladan sepanjang zaman. Semoga kita sentiasa berada dalam naungan rahmat-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting, iaitu kepimpinan, penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan generasi sebagai khalifah. Agama Islam sangat mengangkat setiap kita sebagai khalifah yang membawa misi untuk membina masyarakat yang harmoni, adil dan berpegang pada ajaran Islam. Yang pertama adalah saya ingin berkongsikan berkenaan definisi khalifah. Konsep khalifah berasal dari bahasa Arab khalifah yang bererti pengganti atau wakil. Dalam konteks Islam, konsep khalifah memiliki makna yang mendalam dan mencakup beberapa aspek, baik dari segi kepimpinan politik maupun tanggungjawab spiritual dan moral terhadap dunia. Islam sangat memandang tinggi kedudukan pemimpin kerana mereka memainkan peranan yang besar dalam membentuk masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahawa kepimpinan bukan sekadar jawatan, tetapi amanah yang besar dan yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab. Sebagai generasi madani, amanah ini menghendaki kita menjadi pemimpin yang berakhlak, tidak hanya dalam ruang lingkup sosial tetapi juga dalam segala tindakan harian. Kita diamanahkan bukan hanya untuk menjaga diri sendiri tapi juga masyarakat dan alam sekitar. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab yang bermaksud, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab, yakni amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Oleh itu, kita perlu membina generasi yang berilmu dan berakhlak yang dapat memimpin dengan hikmah dan keadilan. Yang kedua, seorang pemimpin yang berakhlak mulia mampu menjadi teras pembentukan khalifah madani. Seseorang yang bergelar pemimpin mestilah sedar bahawa keutamaannya adalah untuk berkhidmat kepada rakyat yang berada di bawah tanggungannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, kesemuanya bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin ke atas orang ramai dan dia juga bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan ini adalah panduan utama bagi generasi madani. Akhlak mulia seperti amanah, jujur, adil dan sabar bukan sahaja menjadikan kita hamba yang diredai Allah, tetapi juga individu yang dihormati masyarakat. Akhlak ini perlu terpancar dalam setiap perbuatan dan interaksi kita. Akhlak mulia ini bukan sekadar perhiasan,
tetapi adalah keperluan dalam menjalankan amanah sebagai khalifah. Sebagai contoh, dalam hubungan sesama manusia, kita dituntut untuk menyayangi dan menghormati antara satu sama lain, menunaikan hak dan tanggungjawab serta membantu golongan yang memerlukan. Sifat-sifat ini bukan sahaja mengukuhkan keharmonian dalam masyarakat, tetapi juga mengangkat imej Islam sebagai agama yang membawa rahmat ke seluruh alam. Dengan akhlak yang baik, kita mampu memupuk generasi yang saling membantu dan menghormati. Yang ketiga, sebagai khalifah, kita perlu mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah, iaitu contoh yang terbaik dalam segala aspek kehidupan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Baginda telah menunjukkan cara hidup yang sempurna sebagai seorang manusia yang berakhlak tinggi, sama ada sebagai pemimpin, bapa, suami dan rakan. Sunnah Rasulullah merangkumi segala aspek kehidupan, dari cara baginda beribadah kepada Allah, berinteraksi dengan orang ramai, hingga cara baginda menyelesaikan masalah. Mengikuti sunnah baginda bukan sekadar mengikuti amalan-amalan fizikal, tetapi lebih kepada menghayati nilai-nilai murni mulia yang terkandung dalam sunnah tersebut. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sabar dan lemah lembut, bahkan ketika berhadapan dengan mereka yang menentang baginda. Baginda juga sangat menjaga hak orang lain, berlaku adil dan memaafkan kesalahan. Dengan mengamalkan sunnah ini, kita dapat membina jiwa yang kuat, hati yang tenang dan masyarakat yang harmoni. Hadirin yang dikasihi Allah, menjadi generasi khalifah yang berakhlak, memimpin dengan hikmah serta berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW bukanlah perkara yang mudah. Tetapi inilah jalan yang akan membawa kita kepada kejayaan dunia dan akhirat. Mari kita berusaha untuk memperbaiki diri dan mencontohi akhlak Rasulullah serta menjadikan sunnahnya sebagai panduan dalam setiap aspek kehidupan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan usaha kita untuk menjadi generasi yang menegakkan kebenaran, berpegang pada nilai-nilai murni dan melaksanakan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Semoga tazkirah saya ini memberikan sedikit ilmu yang bermanfaat kepada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.